Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ABC 2.0. Ambil peduli, bina hubungan, cipta kejayaan, up Nawawi. Saya Cikgu Syed Zulkifli bin Syed Abdul Karim, Guru Besar SK Putra Jelebu, Negeri Sembilan, Sekolah Murid Orang Asli. Jadi untuk makluman, saya akan mengulas tentang satu buku yang berjudul Kehidupan, Budaya dan Pantang Larang Orang Asli. Jadi untuk makluman, buku ini adalah sesuai sekiranya seseorang ingin membuat kajian tentang pantang larang orang asli. Lebih-lebih lagi saya ni yang telah ditempatkan sebagai guru besar di Sekolah Murid Orang Asli perlu tahulah pantang larang masyarakat orang asli. Jadi untuk makluman juga, buku ini adalah terbitan Jabatan Hal Ehwal Orang Asli, Kementerian Pembangunan Dua Bandar. Diterbitkan pada tahun 2002, iaitu Disember 2002. Dan buku ini mengandungi 153 muka surat. Okay, saya akan mengulas lanjutlah tentang buku ini. Buku ini mengandungi 18 bab yang menjelaskan tentang sosio budaya, kepercayaan, pantang larang dan adat resam 18 suku kaum orang asli. Suku kaum orang asli tersebut terdiri daripada Cik Wong, Mendrik, Batik, Lanoh, Kintak, Orang Kanak, Semok Beri, Jakun, Temuan, Jahud, Mahmeri, Orang Laut dan Jahai. Jadi untuk makluman, secara umumnya buku ini menerangkan setiap suku kaum yang mempunyai latar belakang, kepercayaan, adat resam dan budaya yang berbeza antara satu sama lain. Namun demikian, bagi kebanyakan suku bangsa ini berfahaman animisme, iaitu mempunyai kepercayaan kuat kepada kuasa-kuasa gaib dan makhluk halus. Dengan terbitnya buku ini, semoga menjadi panduan dan maklumat awal bagi pengkaji budaya, pelajar-pelajar universiti dan orang-orang perseorangan yang berminat kepada adat dan budaya orang asli. Buku ini bukanlah penghasilan yang lengkap, namun mungkin terdapat kekurangan-kekurangan atau tidak keseragaman di antara sesuatu kaum berdasarkan lokasi kedudukan kaum itu. Namun begitu, masih ada persamaan yang terdapat di kalangan kaum mereka. Walau bagaimanapun, harus diakui akan kesukaran dalam menghimpun adat dan budaya dalam masyarakat yang mengamalkan tradisi lisan tanpa dibantu dengan rujukan bahan-bahan bertulis ataupun manuskrip. Penulisan ini mengalami proses yang panjang. Berlakunya tokok tambah dalam buku ini merupakan perkara biasa dalam tradisi lisan. Terdapat juga banyak persamaan-persamaan di antara suku kaum dengan suku kaum yang lain. Perkara ini tidak dapat dielakkan oleh kerana bagi kebanyakan suku kaum ini mengamalkan kepercayaan animisme. Untuk makluman, saya ni ditempatkan mengajar di SK Putra, di mana SK Putra ni masyarakat orang aslinya terdiri daripada masyarakat orang asli Temuan. Jadi saya akan ulas sikitlah tentang apa yang ada dalam buku ini tentang masyarakat orang asli Temuan ini. Untuk makluman, masyarakat orang asli Temuan adalah dari kumpulan Melayu asli, ini Malay Proto. Mereka tinggal di negeri Selangor, Melaka, Pahang, daerah Muar, Johor dan Negeri Sembilan. Suku bangsa Temuan di Sembilan mengamalkan adat pepatih dan tidak banyak bezanya daripada adat suku bangsa Temuan di negeri lain. Untuk makluman dari segi sosio budaya, pelantikan batin, biasanya masyarakat orang asli ini dia kuat pada batin-batin lah. Jadi batin-batin ini memainkan peranan yang penting untuk menjaga dan menasihati anak-anak buah mereka di kampung orang asli. Dan batin dilantik mengikut keturunan. Jika seseorang itu dilantik sebagai batin, penggantinya mestilah dari pihak perut perempuan, iaitu adik atau sepupu pada batin. Pelantikan batin berdasarkan kepada ketokohan dan kebolehannya dan seterusnya. Biasanya seseorang yang hendak dilantik sebagai batin mestilah berpengetahuan luas
tentang adat istiadat serta pantang larang. Pemilihan batin juga mengambil kira aspek moral dan nilai-nilai murni diri seseorang itu selain daripada kewibawaan dan potensinya sebagai pemimpin. Sekiranya seorang batin itu meninggal dunia atau meletak jawatan, satu mesyuarat tergempar yang diuruskan oleh jurukerah akan diadakan. Semasa perjumpaan ini, satu perundingan yang menggunakan bahasa hadat secara serius dan jujur dijalankan. Ahli mesyuarat mestilah terdiri daripada perut yang sama dan mereka boleh menyandang jawatan batin, ini telapak batin. Dalam mesyuarat ini, jurukerah memainkan peranan sebagai jurucakap. Setelah dipersetujui oleh semua ahli seperut, maka hari pelantikan batin akan ditetapkan. Sekiranya seseorang batin yang ingin meletak jawatan, dia perlulah mengadakan mesyuarat ahli seperut di rumah batin. Dan sekiranya alasan yang diberi munasabah seperti masalah kesihatan, maka peletakan jawatan akan diterima. Jurukerah akan mengumumkan kepada anak buahnya tentang peletakan jawatannya. Sekiranya batin melakukan sesuatu kesalahan, yakni melanggar adat, ia boleh dilucutkan jawatan oleh perut dan pemilihan baru akan dibuat. Inilah proses pemilihan dalam masyarakat temuan, proses pemilihan batin. Dan sebagai seorang batin, ia berkuasa ke atas perkara-perkara berikut: pantang larang dan adat resam, mengeluarkan arahan untuk bergotong royong, merestui perkahwinan dan mengawinkan kes perkahwinan sesama suku, tempat menyelesaikan masalah, pergaduhan, perceraian dan sebagainya. Membuka kampung dan ladang baru, menyentuhkan kawasan dan sempadan kampung, kediaman penduduk dan sempadan kuasa ahli-ahli yang dilantik. Seterusnya, boleh mengubati pesakit atau menjadi bomoh secara tradisional. Biasa masyarakat orang asli ni dia lebih kepada bomoh lah, boleh mengubati pesakit dan sebagainya lah, kepercayaan mereka. Seterusnya, menentukan perjalanan adat istiadat dan pantang larang yang telah dikuatkuasakan dan dipatuhi oleh seluruh penduduk kampung dan orang yang datang berhijrah dan pengunjung yang datang ke kampungnya, dan juga sebagai tempat perantaraan dan mendapatkan maklumat dari luar dengan masyarakat setempat, berhubung dengan agensi kerajaan untuk memajukan kawasannya dan menyelesaikan masalah kampung dengan pihak berkuasa. Itu adalah beberapa lah kuasa-kuasa tu batin lah di kampung masyarakat orang asli. Jadi untuk makluman, buku ni memang cukup sesuai sekiranya seseorang itu ingin mencari ataupun mendapatkan maklumat serta pantang larang masyarakat orang asli. Dan bagi pemimpin seperti pengetua dan gurusa yang dilantik di kawasan masyarakat orang asli, eloklah baca buku ni supaya dapat info yang lengkap. Jadi saya harap dengan sedikit ulasan buku saya ni akan memberikan maklumat tentang pantang larang masyarakat orang asli. Dan kita perlu tahulah, sekiranya kita dihantar bertugas di tempat ataupun kampung orang asli, perlu kita tahu pantang larang supaya tidak menjadi kemarahan masyarakat orang asli. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.